khabar anda semua? Harap anda semua sihat. Jadi hari ini cikgu nak bawa anda ke satu topik yang sangat menarik. Saya tahu di musim PKP ini anda semua jemu menghadap laptop dan gadget dan online quizzes. Jadi hari ini cikgu akan mengadakan satu tajuk yang sangat menarik di mana tajuk itu bersangkut paut dengan kehidupan anda semua. Jadi sebelum cikgu menghadapkan anda ke PDPC hari ini, marilah kita melihat satu tayangan video untuk jenengan murid-murid dia. Saya nak murid-murid semua melihat video tersebut kerana cikgu akan adakan sesi soal jawab selepas meneliti video tersebut. Okey murid-murid, dah menonton video tayangan cikgu tadi kan? Okey. Rasa-rasanya apa yang anda lihat daripada video ataupun apa yang anda boleh ramalkan daripada video tayangan tersebut? Ya, okey. Okey murid-murid, banyak juga tekaan ya. Yang semua yang anda ramalkan adalah betul. Yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai bahan buangan. Bagaimanakah kita akan mengklasifikasikan ataupun mengelaskan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan lestari. Itulah tajuk kita hari ini. Ya, murid-murid sekalian, telah pun tahu tentang topik pelajaran kita hari ini. Jadi sebagai lanjutan, cikgu nak mengimbas sedikit kembali tentang PDPC yang lalu. Dalam PDPC yang lalu, murid-murid telah pun belajar tentang bahan buangan dan juga apakah jenis bahan buangan dan sumber dapatnya bahan buangan itu. Tetapi di topik hari ini, cikgu nak lagi secara terperinci, kita nak pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan lestari. Itu adalah objektif utama kita hari ini. Seperti yang dimaklum, kita tahu bahawa ada banyak barangan buangan daripada rumah kita sendiri. Itu murid-murid sekalian pun tahu. Contohnya, kita akan buang surat khabar, kain buruk, besi, botol, kaca dan yang terutamanya sekali barangan plastik. Jadi ada banyak barangan plastik seperti mineral botol dan juga botol minyak yang dah kosong dan banyak barangan-barangan plastik yang akan dibuang daripada rumah kita. Betul tak adik-adik? Jadi sebegini situasinya pada hari ini. Adik-adik pernah tak terfikir ataupun terbayang macam mana kita nak menguruskan pembuangan sampah iaitu plastik sebegini dengan cara yang terbaik? Kita tak boleh tanam. Seperti yang cikgu ajar dalam topik lepas, plastik adalah berbahaya sekiranya dibakar ataupun ditanam. Seterusnya, ia adalah satu barangan yang tidak boleh reput dalam tanah. Jadi, dalam situasi begini, kita tak boleh elakkan penggunaan barangan plastik. Jadi, kita bagaimana nak menguruskan barangan plastik itu? Itulah topik kita hari ini. Macam mana kita nak uruskan barangan buangan itu dengan cara yang baik? Okey, cikgu akan terangkan serba sedikit. Ini adalah sangat bersangkut paut dengan kehidupan harian kita semua. Bukan sahaja murid-murid, tapi cikgu sendiri. Jadi, di sini cikgu nak bagi beberapa projek untuk murid-murid dilakukan pada musim PKP ini. Sebab saya tahu adik-adik ini rajin tengok handphone, rajin dengan gadget masing-masing dan juga rajin menghadap laptop dengan alasan untuk membuat quizzes, latihan online dan sebagainya. Jadi cikgu ni tak nak hari ni bagi latihan dalam kerja online. Malahan cikgu nak hands-on. Murid-murid semua hands-on dan mereka cipta satu produk daripada tugasan yang cikgu bagi ya. Itu akan cikgu terangkan kemudian. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan tentang pengelasan dan juga pengurusan bahan buangan secara terancang. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, barangan plastik yang dibuang itu, kita ada amalan 5R seperti yang kita tahu. Jadi dalam 5R itu, sekurang-kurangnya sekiranya kita menguruskan botol plastik menggunakan semula botol plastik itu, di situ secara automatik kita dah mengurangkan penggunaan bahan plastik, telah mengguna semula bahan plastik dan telah menyelamatkan semula jadi. Jadi adik-adik kena ingat, setiap perbuatan kita itu akan membantu
semua, bukan sahaja kita, negara kita ya, membantu dunia ini daripada tercemar ataupun daripada tercemar dengan barangan sampah, keindahan alam semula jadi terjaga. Jadi kita perlu menguruskan barangan buangan plastik terutamanya dengan terancang. Okey, murid-murid sekalian, telah pun melihat saya punya nota pintas dan cikgu telah terangkan nota-notanya dengan teliti mengenai pengurusan bahan buangan. Saya rasa murid-murid semua faham tentang apa itu bahan buangan, pengelasan dan seterusnya, cara menguruskan bahan buangan tersebut secara terancang. Akan tetapi terdapat beberapa cara yang berhemah untuk menguruskan bahan buangan tersebut. Jadi cikgu nak sekarang anda semua membuat satu peta iting seperti yang kita pernah buat, iaitu okey, cikgu nak anda semua membuat satu peta iting iaitu peta buih ya. Seperti yang murid-murid tahu, kita akan buat peta buih dan di mana tajuknya di tengah mengenai amalan pengurusan bahan buangan secara terancang dan diikuti oleh cara-cara pengurusan di setiap buih ini ya. Jadi murid-murid tak terhad, anda boleh merancang dan menulis beberapa cara pengurusan bahan buangan secara terancang. Dan setelah menyiapkan peta buih tersebut, cikgu hendaki seperti biasa akan membuat gallery walk untuk membentangkan hasil masing-masing. Ya, murid-murid semua, okey, tahniah pada anda semua sebab semua dapat menghasilkan peta buih dengan kreatif sekali. Ini adalah merupakan salah satu peta iting iaitu peta buih yang dihasilkan oleh murid-murid. Okey, amalan pengurusan bahan buangan. Pertama sekali, bahan buangan dibungkus dan diikat. Itu adalah satu cara menguruskan bahan buangan secara terancang. Dan cara keduanya, membawa beg sendiri semasa membeli belah. Ya, kita tahu seperti di shopping mall dan sebagainya, hari Sabtu adalah No Plastic Day. Jadi plastik akan dicas sebanyak 20 sen. Jadi harus menggalakkan ibu bapa kita atau murid-murid sendiri membawa beg daripada rumah semasa membeli belah ya. Itu maksudnya. Yang ketiganya, bahan buangan sisa makanan yang boleh direpotkan boleh dijadikan baja kompos iaitu natural fertilizer. Baja boleh digunakan sebagai baja ya, bahan buangan juga. Dan seterusnya amalan 5R. Sebelum ini kita semua tahu ada amalan 3R. Tetapi sekarang ada amalan 5R iaitu reduce, mengurangkan bahan buangan, reuse, mengguna semula seperti yang kita telah buat iaitu menggunakan semula bahan plastik, botol plastik untuk tanaman dan sebagainya, recycle, iaitu kita semula, rethink, maksudnya kita perlu berfikir sekali dua sebelum membuat sesuatu perbuatan itu, dan akhir sekali repair. Kita jangan sekali-sekala buang saja benda tu ataupun beli saja benda, tetapi kita cuba untuk repair balik benda yang rosak ataupun yang boleh diguna. Okey. Seterusnya, guna plastik terbiodegrasikan. Okey. Yang akhir sekali, bahan buangan diasingkan mengikut jenis. Yang itu kita tahu ada juga tong recycle yang diasingkan. Kita membuang sampah juga mengikut tong tersebut. Ini adalah antara cadangan peta iting. Bukan saja kita terhad kepada cadangan di sini saja, malahan terdapat banyak lagi amalan pengurusan bahan buangan secara berhemah. Ya, murid-murid sekalian, seperti yang dimaklum tadi, terdapat banyak kaedah untuk menguruskan barangan buangan. Seperti contoh, cikgu telah menggunakan barangan-barangan plastik ini untuk menanam pokok-pokok. Ya, murid-murid sekalian, ini adalah satu cara menguruskan botol-botol plastik dengan mengguna semula bahan. Contohnya, botol-botol minyak yang besar kosong ini cikgu telah gunakan untuk menanam herba, bunga melur dan juga lain-lain penggunaan lagi.
Besen yang buruk ini pun cikgu tak buang. Cikgu telah menanam pudina untuk penggunaan sayur-sayuran. Dan tin susu, ada pelbagai barangan plastik ini telah pun cikgu guna semula untuk menanam pokok. Di sini terdapat dua kelebihan. Antaranya yang pertama, cikgu telah jimatkan kos pembelian pasta bunga. Dan seterusnya, cikgu telah untung, iaitu cikgu tidak perlu membeli sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Okey murid-murid sekalian, sekarang ini adalah merupakan contoh penggunaan botol-botol plastik sebagai pasu bunga. Ini adalah contoh daripada cikgu. Jadi saya perlukan murid-murid sekalian menggunakan barang buangan di rumah untuk mereka cipta. Itu adalah tugasan yang cikgu hendak bagi dalam tempoh seminggu untuk murid-murid sekalian ya. Okey, tugasannya sebegini. Cikgu telah mengguna semula botol plastik untuk menanam pokok. Tetapi cikgu akan biarkan anda semua bebas. Cikgu boleh menggunakan botol plastik untuk tanaman ataupun menggunakan surat khabar untuk mereka cipta ataupun boleh menggunakan barangan buangan lain untuk membuat produk-produk yang lain. Cikgu nak tengok kreativiti anda semua ya. Jadi murid-murid sekalian, daripada hari ini cikgu akan bagi tempoh seminggu untuk murid-murid sekalian menghasilkan satu produk yang sangat bagus, sangat kreativiti. Di mana cikgu-cikgu akan memberi hadiah yang lumayan pada 3 pemenang utama ya. Sekali lagi cikgu ingatkan, murid-murid sekalian harus menyediakan satu produk ataupun satu hasilan daripada bahan buangan. Contohlah surat khabar, kain buruk, botol plastik sebegini, mineral botol dan sebagainya untuk mereka cipta satu produk yang menunjukkan anda adalah seorang yang kreativiti. Cikgu akan menunggu hasil-hasil kreativiti daripada anda. Sekian. Ya, murid-murid sekalian, tempoh seminggu telah pun berlalu dan cikgu telah pun terima hasil karya anda semua ya. Cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan sabas kepada semua yang menyertainya sebab anda sangat kreatif dan hasil anda adalah satu hasil kreativiti yang tinggi levelnya. Jadi, cikgu memang terharu melihat hasil karya anda. Contohnya, daripada surat khabar lama saja seorang murid berjaya menghasilkan superbike. Dan ada juga seorang murid daripada CD buangan sahaja dapat menghasilkan jam dinding. Ada juga hasil karya yang lebih kreatif lagi daripada bahan buangan sehinggakan cikgu sendiri tak terbayang. Jadi saya mengucapkan sekali lagi tahniah dan syabas dan cikgu akan paparkan hasil kreativiti anda ini. Satu lagi seperti yang cikgu janjikan sebelum ini, 3 hadiah utama dan semua murid yang menyertainya akan diberi hadiah. Itu dia sebab hasil karya anda sangat menarik dan sangat kreatif levelnya. Pertama sekali, sebagai set induksi, saya telah pun menunjukkan tayangan video mengenai kitab semula pada murid-murid. Setelah murid-murid menjawab tentang video tayangan tersebut, saya telah kaitkan dengan PDPC saya hari itu. Jadi sebagai langkah permulaan, langkah pertama, saya telah memberi audio bersama nota pintas dalam bentuk tayangan pada murid-murid sekalian.
Setelah murid-murid memahami nota ringkas saya, mereka juga diberi satu peta iting. Saya telah memberi arahan pada mereka untuk membuat peta iting dan murid-murid telah memilih jenis peta buih untuk membuat nota tersebut. Setelah murid membuat nota ringkas, saya telah menunjukkan beberapa contoh bahan buangan saya sendiri di mana ianya diurus secara berhemah. Setelah murid-murid melihat contoh-contoh yang diberi, saya juga memberi satu tugasan pada mereka dalam tempoh masa seminggu, iaitu perlu mereka cipta sesuatu barangan atau produk menggunakan barangan buangan yang ada di rumah. Jadi, setelah tempoh seminggu berlalu, murid-murid berjaya menghasilkan pelbagai jenis bahan-bahan yang sangat kreatif. Jadi ianya memberi satu impak yang besar. Dan di sini secara automatik sebagai guru, saya boleh buat pentafsiran bilik darjah mendapat tahap penguasaan 6 kerana mereka membina atau mereka sendiri bahan atau ciptaan dengan menggunakan kreativiti dan idea masing-masing. Jadi jelas di sini cikgu, objektif kita tercapai. Jadi maka di sini itu sahaja daripada saya, PDPC Kreatif daripada Kumaran Gandiapan dari SJKT Tun Samandan. Akhir sekali, sayangi bumi kita. Terima kasih.